Assalamualaikum, selamat datang kembali di TPG TV dengan episod seterusnya, Sembang Tak Nak Kalah. So guys, hari ini kita special bersiaran secara langsung di Pasir Gudang, iaitu Aman Sari Resident dan Resorts. So kita sangat berbesar hati hari ini, kita ada dua tetamu khas yang diundang. Bukan senang kita nak dapat ni. Satu, kita punya CEO interim Perak FC, Encik Bobby Farid, dan juga Technical Director Perak FC, Ahmad Syarul Azhar. Apa khabar bos? Baik, sihat. Bang, baik bang? Baik, sihat. Alhamdulillah. Baru habis perlawanan yang hangat antara Perak FC dengan Kelantan FC2. Kita dapat kemenangan, misi 3 mata tercapai, Alhamdulillah. So lepas game bos, macam mana? Obviously misi kita ke Kelantan ialah untuk memenangi game lah. Dan apabila kita start terlibat dengan Perak FC, obviously semua misi tim adalah untuk memenangi semua perlawanan. Dan kita tahu Kelantan merupakan pasukan yang sangat bagus, dan disebabkan itu mereka duduk di atas sekali lah di tata liga dan sebagainya, dan merupakan sebenarnya tekanan juga lah sebenarnya, sebab kita akan berjumpa tim yang akan menunjukkan prestasi sebenar pasukan dia lah. Sama ada kita sudah pulih sepenuhnya ataupun sudah, apa ni kata orang tu, sudah gel sepenuhnya dan macam-macam. Dan apabila kita menang, dia menunjukkan sesuatu yang sangat positif lah kepada saya, dan benda yang sangat bagus. Alhamdulillah. So, Syarul Azhar, macam mana prestasi kita, kebangkitannya Perak FC? Saya boleh katakan kebangkitan. Kita di tangga kedua bottom 2 dan Kelantan FC berada di pesada liga. Ya. First lagi, syukur Alhamdulillah. Kerana macam yang bos katakan tadi, misi kita ke Kelantan tu adalah untuk memenangi perlawanan tempoh hari. Dan Alhamdulillah syukur pasukan bermain mengikut taktikal perancangan head coach Yusuf Cella. Dan kita daripada Ipoh, perjalanan kita pun smooth sampai ke hari perlawanan, cukup baik, environment cukup baik, dan pemain-pemain juga dah bagi sepenuh hati. Kesungguhan dan komitmen yang mereka tunjukkan adalah cukup baik, cukup bagus, dan Alhamdulillah syukur kita berjaya mendapat 3 mata penuh di Kota Baru. Saya selalu tanya pasal dengan coach Cik Yusri Cik Lah pasal keselasian tim kita ni. So dah nampak keselasian dia orang ni. Itu yang paling ketara lah. Sebab apabila saya mula masuk apabila saya berhadapan dengan player, dengan coach, dengan Aam ni kan, muka keras senyum. Alamak, ketat-ketat. Keras ni. Pasal mungkin mereka tak ada pengalaman untuk bertemu dengan orang yang macam saya ni. Saya sangat vokal, saya sangat into everything. Dan setelah beberapa sesi bersama mereka sudah mula selesa. Dan saya sebenarnya apabila dalam perjalanan, apabila kita buat vlog tu kan, kita boleh nampak muka-muka player sekarang dah banyak berubah. Lihat muka mereka, cara mereka kata orang tu menyantuni antara satu sama lain, dan nampak sangat-sangat lain, sangat-sangat berbeza. Dan saya kira misi pertama saya untuk menjadikan tim ni selesa di dalam environment tim ni agak berjaya lah, Masih ada lagi beberapa benda yang perlu kita baiki dan sebagainya, tapi insyaAllah perkara basic yang pertama, mungkin player-player pun ada yang cakap dengan saya, dia kata, bos, ini selama saya main bola first time, setiap bulan on the dot dapat gaji. Alhamdulillah. Saya pun first time dia. Saya sebenarnya jam tau bila saya dengar berita-berita macam ni. Tapi sebagai syarikat XY Berhad dan sebagainya, benda-benda kebajikan Wajib adalah benda yang kata orang tu no tolerance. No tolerance. Betul. Kita kena treat diorang ni sebagai aset kepada syarikat, dan syarikat mengeluarkan wang yang banyak. Jadi benda-benda seperti ini tidak sepatutnya menjadi sesuatu masalah di dalam pembayaran gaji dan sebagainya. Dan ini merupakan juga satu motivasi yang besar kepada player, kepada coaching staff, kepada semua yang duduk di dalam Perak FC, dan budaya yang bagi mereka sangat bagus. Saya sebenarnya
tak pernah tahu pun pasal benda ni. Cumanya penlibatan kami dalam bidang sukan, dalam TKKR pun sama, on the dot, mungkin setiap 25 bulan gaji akan masuk. Bagi saya itu perkara biasa. Dan mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan sikit demi sikit kesedaran tu sampai kepada player, coach, sampai coaching staff pun saya tengok sekarang ni buat kerja ekstra masa. Benda yang dah tak berkira kan. Dah mula bekerja extra effort dan sebagainya, dan saya cukup gembira lah dengan apa yang berlaku di belakang tim Perak FC buat masa sekarang ni. Saya percaya mereka buat semua dia lah untuk kebaikan dan kebangkitan Perak FC ni. Betul, sebab di dalam urusan sukan sebenarnya environment adalah sangat penting. Okay? Betul. Environment tu sangat-sangat penting, sebab kalau environment tu tak cantik, dia akan menyebabkan banyak benda yang akan terganggu. Dan benda ini yang perlu kita tekankan dalam urusan sukan dan sebagainya, sebab ini mengaitkan banyak benda, banyak benda. Mental, fizikal, emosi dan sebagainya. Bila kita jaga mereka, mereka akan jaga kita 100%. Benda ni akan berlaku. Jadi kita akan cuba untuk baiki lagi benda-benda yang ramai orang tak nampak dan sebagainya. Alhamdulillah, saya tengok pun muka-muka player pun sekarang lebih senang nak marah dia orang. Senang ditegur. Senanglah sikit. Untuk kebaikan. Hari ni kita berjerit je kan. Aku dah bayar gaji kau elok, engkau kena buat kerja lah, lebih kau macam tu lah. Betul. Okey, kita bercakap tentang perlawanan kita menentang Kelantan FC tempoh hari. Kita mendapat kemenangan dengan keadaan penonton yang penuh, full house. Saya difahamkan 8,100 lebih. So menarik game tu. So macam kita tahu Kelantan punya, termasuk kita punya penyokong juga yang bersemangat. Betul, orang kata suasana tu sangat-sangat, orang kata yalah, chant mereka antara Perak FC tu chant dengan fan Kelantan sendiri. Macam mana bos tengok sendiri tentang situasi tadi? Saya mula-mula perasaan kagum saya kepada peminat bola sepak Kelantan ni memang dah lama lah. Sebab diorang ni memang kata orang tu apa jadi pun dia akan turun stadium. Hari kerja. Akan sokong hari kerja tu siang. Dengan tiket yang saya rasa tiket paling mahal. Mungkin rasa saya, kalau saya tak silap lah, tiket paling mahal. Ada beberapa peringkat lah harga dia. Dan even dia punya harga tiket untuk tempat terbuka pun RM18. Kalau beli awal RM15, lepas tu kalau beli lambat RM18, lebih kurang macam tu. Dan dalam suasana yang panas. Masih. Tak ada tempat duduk atas simen. Mereka hadir untuk memberi sokongan pada pasukan orang. Itu satu benda yang bagi saya betapa bertuahnya tim TRW dapat penyokong-penyokong yang kata orang tu sangat-sangat membantu tim lah. Sebab sokongan penonton terhadap tim adalah satu sokongan kata orang tu yang sangat besar. Kalau kita tanya tahulah bagaimana perasaannya kan. Dia pun dah banyak kali main kat final dengan penonton yang ramai. Betul lah, automatik kan? Saya tambah lagi memang sokongan padu yang diberikan oleh penyokong-penyokong Kelantan pada petang itu cukup hebat. Itu antara asbab atau penyebab kenapa pemain-pemain Kelantan begitu bersemangat. Betul. Main pada petang itu. Dan satu persembahan, satu perlawanan yang agak sengit. Saya tak nak cakap pasal hot game, kita kena cakap pasal game tumpuan. Yes. Game antara Kelantan dengan Perak tempoh hari adalah game tumpuan. Jadi kerana satu tim adalah yang di atas, satu tim di bawah baru nak climb kan. Ya, betul. So semua orang dah mengetahui yang apa yang Perak punya pengurusan baru dah buat dengan pasukan. Jadi semua orang nak tengok apa benda impact selepas itu, bos kan. Jadi di situlah semua orang nak lihat game tumpuan ini. Jadi macam bos cakap tadi, hot game tu sebab cuaca. Bukan keadaan tu, kan? Tapi itulah, memang saya cukup teruja bermain dalam keadaan stadium yang boleh kata penuh. Lebih 8,000 yang beli tiket, lebih. bos. Betul. Kan? Yang lain-lain ni lagi. Kan? Jadi padang juga baik, keadaan padang, cuaca juga baik. Padang pun bagus Jadi kan sebagai seorang pemain, bekas pemain, saya teruja nak bermain dalam keadaan-keadaan macam tu. Sebab apa? Kita ni entertainer. So kita nak entertain orang yang datang ni. Itu yang sebenarnya kan. Betul. Dari segi itu memang kita salut lah.
kadar penonton yang tinggi, faktor harga tolak tepi, cuaca panas Tolak jauh tepi. datang, Betul. tak ada pula apa di bumbung, duduk atas Tak ada rungutan. so Tak ada rungutan pun. Dia semua okey. bagi saya sesuatu yang aset yang TRW ada adalah sokongan penonton yang sangat-sangat baik lah. Jadi itu kita tak boleh nilai. Dan obviously dia akan mendatangkan tekanan kepada tim yang akan hadir. Okey. Tapi di situlah kekuatan mental pemain, kekuatan mental coach, coaching staff dan sebagainya amat penting untuk menghadapi cabaran-cabaran di luar kemampuan mereka, iaitu sokongan penonton di keliling padang, keadaan yang intens dan sebagainya. Dan benda-benda yang berlaku baru-baru ini adalah benda yang bukannya luar biasa dalam bola sepak. Normal. Kalau kita tengok dalam dunia bola sepak yang lebih besar, contohnya di English Premier League, di La Liga, di semua liga-liga utama dunia lah, football hooligan is always going to be there. Okay? Mereka ni akan tetap ada dan akan tetap ada. Jadi benda yang berlaku tu, sebab tu apabila habis dia perlawanan, saya tak cakap apa-apa pun. Saya senyap, saya tak ada defend fan Perak, saya tak ada marah fan Kelantan. Dan cumanya kita rasa kecewa apabila bas pemain kita Keselamatan keselamatan. Ini isu keselamatan. Ini bukan isu sikap fan. Ini adalah isu keselamatan. Di mana apabila bas player kita cuma dia pecah keliling dan sapihan batu kena kepada staf kita dan sebagainya. Saya hanya sebut perkara itu je. Sebab kita tahu bola akan jadi macam tu. Kita tak boleh nak kontrol pun, dan kita tak boleh nak pinpoint siapa betul ataupun siapa salah dalam waktu yang sangat singkat. Mana mungkin kita habis game kita boleh tuduh orang tu, kita tuduh orang ni, siapa mula dulu, siapa mula kemudian. Sebab benda tu menjadi tugas pegawai keselamatan, menjadi tugas polis, biar dia orang buat kerja dia orang, biar FAM ada pegawai dia, dan baru kita keluarkan statement. Sebab nanti kalau kita keluarkan statement yang awal, bakal kata orang menunjukkan betapa tidak profesionalnya kita dalam menghakimi sesuatu benda yang di luar kawalan kita. Jadi sebab tu saya tak ada salahkan siapa-siapa pun lagi. Cumanya cara ianya diistilahkan, saya rasa sedikit kecewa. digambarkan. Dan saya pun terperanjat, sangat terperanjat dengan apa yang berlaku. Dan apabila habis game, saya mengulurkan tangan saya. Biasanya lepas game kita akan bersalam-salaman. Yalah. Kan dekat pentas tu pun saya dah kata orang tu nak cakap pun tak best lah. Tapi sepatutnya ayat tu tak perlu keluar selepas habis game. Mana mungkin saya nak cakap apa-apa pada waktu tu kan. Tak gentle lah tim kau main kan. Bos pun tak bersama player kan. Bos ada kat grandstand kan. Saya pun tak ada kat grandstand sebab saya memang selalunya dekat, kalau time game saya akan duduk dengan Menjorok sikit lah bos. Kita menjorok sikit lah. Bukan menjorok lah, kita ada kerja. Saya seorang CEO yang bekerja. Jadi saya perlu duduk dengan apabila kita duduk di luar, kita akan dapat lihat perspektif yang berbeza, bagaimana tim kita main dan sebagainya. Dan sebab tu hubungan saya dengan technical director, sporting director Syarul Azhar dengan Yusri sangat rapat. Dan sebab kami ni selalu bincang kan. Jadi Yusri ada pandangan dia dekat tepi padang, dan saya dan Ahmad Syarul Azhar juga ada pandangan saya. Sebab tu dalam setiap game jarang nampak saya dekat pentas VIP ni. Bukan sebab saya sombong ataupun tak, saya memang ada kerja nak buat. Saya bukannya jenis CEO yang duduk dekat atas pentas tengok kerja ada. Saya jenis orang yang bekerja, dan saya tak perlukan apa kata orang tu perhatian dan sebagainya. Kita bekerja untuk dapatkan result. Jadi apabila habis je game tu, saya terperanjat lah kan. Apabila saya diberikan kata-kata macam tu, saya biasa kata saya minta maaf kan, this is football, dan saya berlalu pergi. Okay. So sebab mana mungkin dalam waktu yang singkat kita boleh judge apa yang berlaku dekat dalam padang, di luar padang dan sebagainya. Kita kena tenang, biar pihak yang berwajib menjalankan tugas diorang. Selepas selesai, kalau kita nak komen, kita komen. Jadi pada saya apa yang berlaku
game di Kota Baru tu, ini pandangan saya lah. Pandangan saya ialah kawalan keselamatan yang sangat-sangat lemah, dan kita pun ada pengalaman di Seri Ipoh apabila kita bertemu dengan Penang dan kekecohan berlaku, dan saya sangat memuji pasukan keselamatan di Perak, di Ipoh especially, pegawai polis di Ipoh, apabila mereka ini memang begitu, kata orang tu, sangat menitik beratkan tentang keselamatan penonton yang hadir. Dalam waktu masa yang singkat, perkara yang kecoh tu dapat diselesaikan. Clear sekejap. Okay? Betapa positifnya, betapa impresnya saya dengan pasukan polis di Ipoh, dan memang kita akan memastikan perkara-perkara sebegini tidak akan berlaku di Stadium Perak. InsyaAllah. Okay? Walaupun ada orang ke tak ada orang ke yang datang, kena bersedia. setiap kali perlawanan di Ipoh, pasukan security yang sama, bayaran yang sama akan dibayar. Ada tak ada pun penonton yang datang daripada luar. Sebab itu adalah tanggungjawab. Keselamatan ni ataupun safety is, kata orang tu, tidak boleh diambil secara mudah. Sebab secara terang MFL dah bagi satu ruling. Ia adalah tanggungjawab tuan rumah untuk memastikan keselamatan penonton dijaga, dan ada sebab kita tak nak kena saman mana objek ke dalam padang dan sebagainya, kan? Kita kena kawal penonton kalau beli air dia tak bawa botol, kan? Kalau dekat Perak memang benda-benda tu sangat-sangat strict dan kita akan ambil berat. Mungkinnya kurangnya pengalaman, okay? Kurangnya bersedia, dan selalunya kata orang tu, perlawanan-perlawanan yang dilalui sebelum ini mereka selalu menang, okey, dan mungkin perkara ini kekilafan sedikit daripada pihak keselamatan di Stadium Sultan Muhammad keempat, dan mungkin benda ini akan dijadikan sebagai pengajaran supaya tidak mengambil mudahlah tentang keselamatan. Nah, sebab tu saya tak nak salahkan siapa-siapa, sebab benda ni tanggungjawab adab penonton ni. Takkan kita yang pasukan luar datang ni nak pergi cakap dengan seorang-seorang penonton, kau jangan buat macam ni, kau mana mahunya yuk. Tak cukup tangan saja. Dedo yuk. Betul lah, tak cukup tangan kita. Yeah. Jadi apabila kita buat tuduhan ataupun apa-apa, kita kena bertenang dulu, kan. Ambil masa, sebab dalam waktu yang marah kadang-kadang ni tindakan kita, kata-kata kita ni mungkin akan mempengaruhi apa yang keluar. Jadi sebab tu selepas statement habis perlawanan, saya cuma cakap pasal etika profesionalisme. Etika profesionalisme ni dia kebanyakannya communication lah. Macam mana kita nak redakan keadaan, okay? Dan saya sangat kata orang tu tekilan lah sebenarnya. Sebenarnya kita cakap dah lah tekilan lah, sebab keselamatan ni tak kira kita di negeri mana. Di mana kita bermain, Kelantan ke, Perak ke, Johor ke, kan. Ada penonton yang bawa anak, yang bawa isteri, kan, keluarga tua dan sebagainya. Dan mereka ni datang daripada jauh. Saya cukup sedih lah dengan apa yang berlaku, sebab kita tahu fan Perak yang datang ke stadium, kita jangan cerita pasal casual lah, sebab casual ni dah berada lama dah dalam industri bola sepak Malaysia. Sepatutnya semua tim tahu pasal casual ni, dan sepatutnya tim dah tahu macam mana nak handle lah. Dia benda bukan benda yang baru, dan setiap negeri ada casual masing-masing. Saya tak perlu nak cerita pasal casual ni, sebab sepatutnya semua orang dah tahu. Dan apabila kita tahu, kita akan ambil active measure lah, bagaimana untuk mengatasinya. Saya lebih kesian kepada fan-fan Perak yang datang 3 bas dengan 2 van tu, yang memang setiap perlawanan dengan geng supporters, setiap perlawanan dia orang akan datang dengan duit sendiri, dengan usaha sendiri. Tak kira kat mana pun akan ada fan Perak yang akan datang support kami. Apabila saya tengok dia orang tu habis game dengan van yang pecah tingkap, barang kena curi, bas penyokong pun pecah, saya rasa sangat sedih lah, sebab kami tak mampu untuk pada dalam keadaan waktu itu untuk buat apa-apa. Sebab kita dah dikepung dan sebagainya, kan.
kepada fan Perak yang datang hari tu, saya pun dah ada PM beberapa orang kan datang jumpa saya minggu depan kan. Kalau ada apa-apa kerugian ke apa ke, nanti kita tolong usahakan untuk bantu, sebab saya memang kesian lah, sebab diorang ni bukan orang senang. Betul. Passion orang pada Orang susah, pada Perak FC. orang susah. Jadi bab tu ramai orang yang menyalahkan penyokong-penyokong Perak punya attitude pada waktu perlawanan. Benda ni pun saya tak nak ulas. Tak perlu. Penyokong Kelantan ke, penyokong Perak ke, punya start dulu kita tak ada bukti yang jelas. Kan? Jadi kita tak boleh nak menghukum siapa betul ataupun siapa salah. Jadi kita kena lebih bertenang dan kita cuba untuk supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Mungkin Ahmad Syarul Azhar ada pengalaman lah dulu waktu main bola dulu. Saya nak tambah yang bos katakan tadi, tidak menuding mana-mana pihak, tidak menuding mana-mana kelab penyokong, dan apa yang kita pasti, kita semua maklum yang kehadiran penonton 8,000 lebih. Lepas tu dengan kawalan keselamatan yang 8,000 tu, dia kenalah menyediakan untuk 8,000 punya kawalan keselamatan yang bersesuaian dengan angka pasukan keselamatan. Maksud dia tak kira lah polis ke, tak kira lah apa keselamatan stadium ke kan, tak kisahlah yang mana-mana pun. Sebab apa, bila adanya kawalan keselamatan yang mencukupi untuk mengimbangi 8,000 lebih punya penyokong, saya rasa kejadian-kejadian yang tidak sepatutnya tu takkan berlaku. So itu yang paling penting pada saya. Tapi bila dah keadaan permainan tu dah semakin panas, semakin hangat, provokasi antara dua-dua pihak ni akan berlaku. Betul. Jadi di situlah bila kawalan keselamatan tu ada, pastinya provokasi tu susah nak berlaku. Kan, jadi saya setuju dengan apa yang bos katakan tadi, tidak memihak mana-mana penyokong, tidak menuding mana-mana penyokong sama ada Kelantan pun Perak, kita tak. Cumanya kalau ada kawalan keselamatan yang lebih baik, saya rasa insiden seperti itu kita boleh minimizekan daripada berlaku. Ini adalah saya rasa nanti tak lama lagi ada kenyataan rasmi yang akan keluar di dalam apa pendirian kami, pendirian XOX atau pendirian Perak FC. Dalam isu ini ialah kita akan mengambil serius tentang tingkah laku peminat kita sendiri. Okay? Dan sebab tu saya cakap, dalam waktu masa yang singkat, bagaimana kita nak dapatkan bukti mana-mana fan kita yang buat hal ni. Jadi bagi masa kita dapat bukti, kita akan ambil tindakan. Confirm kita akan ambil tindakan. Kita akan pastikan orang yang perangai macam ni tak akan masuk stadium sampai bila-bila. Jadi tugas ni bukan tugas yang senang. Betul. Dan kita memerlukan bukti yang jelas, okey? Ikut seluruhannya betul. Sebab apabila kita mengambil tindakan terhadap rakyat Malaysia, kita bukannya simple-simple boleh ambil tindakan tanpa bukti yang jelas, sebab benda-benda ni boleh dikontes di dalam mahkamah, okey? Sebab kami ni syarikat yang corporate, jadi kita tidak bertindak menghukum orang sesenang macam tu. Bagi bukti kat kami. Kan kita orang pun tengah cari, ada dapat gambar pada yang kes orang tunang bonggong tu semua kan. Yang itu dah berlaku selepas habis game kita belum sentuh lagi pasal player punya perangai kat dalam padang, belum lagi. Kita pasal benda tu. Saya akan cakap kepada fan-fan Perak sendiri, yang siapa yang selalu buat hal ni, kami perhatikan anda. Okey. Kami akan pastikan anda menjaga nama baik tim, menjaga nama baik negeri. Asal budaya ini adalah budaya yang sangat tidak sihat. Kita kena harus mendidik dan ini merupakan cabaran lah kepada tim sendiri. Sebab itu adalah tugas tim juga untuk memastikan benda-benda ini tidak berlaku dan sebagainya. Jadi dari pihak Perak FC kita akan dapatkan segala bukti video yang kata pijak penjaga. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi. Okay? Kita dah nampak lah kita punya maflar kat atas jalan. Itu pun saya tak nak salahkan siapa-siapa, sebab video tu di-upload oleh orang. Kita tak tahu apa tujuan dia letak maflar atas jalan dan sebagainya. Dan saya pun tak ada melantun ke nak katakan itu fan Kelantan yang buat, siapa yang buat. Tapi perbuatan-perbuatan begini tidak harus berlaku, sebab kita perlu respect, kita perlu hormat apa-apa yang melambangkan kenegerian dan sebagainya. Dan saya nak kena respect fan Perak lah. Waktu nyanyian lagu negeri dinyanyikan, mereka bangun.
memberikan hormat kepada tuan rumah, menyanyikan lagu negeri mereka. Dan kepada fan Perak, saya ucapkan terima kasih atas sikap anda yang datang ke Kelantan dengan jauh. Dan saya juga mohon maaf sebab tak dapat nak sediakan keselamatan bagi mereka. Dan insya-Allah kita akan cuba baiki. Mana-mana yang nakal-nakal tu yuk. Butir dia. Okay? Individu hanya segelintir individu. Mana-mana Ya. yang nakal tu anda sangat diperhatikan. Dan kami bukannya jenis macam tim lain yang cuma tanpa gambar kat luar tak boleh stadium. Kita akan buat laporan polis. Kita akan pastikan polis mengambil tindakan. Jaga tingkah laku anda. Saya faham tentang semangat mereka untuk menyokong, semangat mereka untuk memastikan fan-fan lain ini selamat katanya, golongan casual ni, untuk memastikan fan-fan kita ni tidak diganggu dan sebagainya. Tetapi cara kita harus berbeza. Cara kita perlu lebih bijak. Kita jangan baling batu dengan batu yang dibaling kepada kita. Kita cuma stand guard saja. Stand guard, jaga fan kita. Jangan buat apa-apa provokasi, jangan naik tangan dan kaki, jangan baling barang ke orang. Ini is a big no. Dan tugas ini adalah tugas yang sukar, tapi ia menjadi tanggungjawab kita, tanggungjawab fan dan sebagainya. Betul, Itu sebab sangat penting. apa saja tindakan yang dilakukan oleh fan kita juga akan memberi efek pada pasukan, betul? Betul. Tapi kena ingat, kita tak ada kawalan. Yes. Mana mungkin kita tak berkawan? Iyalah, betul. Takkan boleh kita mengawal setiap tingkah laku peminat. Sebab kadang-kadang kita tak boleh salahkan peminat juga. Diorang ni passionate. Ya, fanatik. Biasa, kita basic. Gila. Tak, kita pun nak dia datang untuk menyokong. Betul. Bagi semangat. Mana ada orang 90 minit boleh menyanyi, menari, buka baju. Takkan iyalah dia nampak player dia kena faham. Takkan, terima kasih. Sila, saya maafkan. Takkan dia. Dia passionate. Passionate. Dia passion, memang dia datang tu bertujuan Betul. untuk menyokong, memberi semangat. So memang kita memerlukan penyokong. Ya. Tanpa penyokong datang stadium, bos, Betul. tak ada seri lah Sebab tu bola ni. Sebab tu keadaan padang yang panas dia bahaya. Sebab dia kena main malam. Kalau main siang, dah lah cuaca panas, hati panas, panas kan. Belaga. Jadi hak kan. Tu. Dan kita pun sama jugalah dulu waktu main bola kan. Saya pun dulu pernah bergaduh dalam padang kan. Dah ambil kat padang kat luar padang repeat. Orang dulu kan main bola kan. Dah habis main bola ni. Game dah habis lah. Besok repeat. Alamak, besok lah. Bayang. Bukan hari tu, besok. Bayangkan passionate dia. Sebab tu sukan ini adalah sukan rakyat yang terbesar di negara kita. Dan kita tahu benda ni adalah masalah yang besar. Dan macam saya cakap, kita tak boleh nak judge dalam waktu masa yang singkat. Bagi masa kepada kita untuk tengok balik apa yang berlaku dan sebagainya. Sebab apa-apa statement yang dikeluarkan immediate after the game akan menunjukkan betapa tidak profesionalnya kita untuk mengatasi masalah yang ada kat depan mata. Tu dia kan. Panjang kita sembang pasal fan ni. Okey, fanatik, fan yang ramai daripada home team. Tapi kita terjemahkan dia dengan permainan Perak FC yang baik pada perlawanan tu. Betul. Dia tak goyang lagi kan? Tak goyang. Sebab tu kita kena tengok sekarang apabila kita bermula di second leg kita jangan cerita pasal first leg lah. First leg dah habis. Apabila kita cerita pasal pencapaian kita di second leg dan cara permainan di game pertama kita menang. Okay. Lepas tu kita seri. Lepas tu kita kalah. 3 game yang berlaku selepas second leg ni berlaku setelah kita dapat daftarkan 14 main, kita bawa pemain import masuk. Apabila game pertama, game kedua seri, dia dah mula tukar coach. Lupa ni nak bawa Korea, nak kena bawa main import yang lain tu tak guna dan sebagainya. Saya tak melata, saya tak cakap apa, saya cuma cakap saya akan berdiri di belakang Yusuf Syed lah, walau apa pun result yang keluar. Sebab dalam bola sepak tidak ada orang yang boleh mengubah sesuatu tim dalam satu game. Betul. Tak ada. Dan dia akan mengambil masa biasanya untuk dapatkan keselasian pemain, gel, keadaan padang yang bagus dan sebagainya. Sebab tu saya ada buat komen pasal padang. Mungkin ada perasaan yang teriris dekat geng-geng kat negeri Perak ni. Saya bukan jenis kata orang tu nak cari alasan
atas apa yang berlaku. Tak, saya jenis yang very direct. Saya tak ada kepentingan kat mana-mana pun. Padang nombor 1. Saya buat komen pasal Padang, ramai lah yuk marah kat saya. Tak apalah, marah-marah lah. Tak ada masalah. Tapi apabila kita bermain di padang yang baik, seperti padang di Kelantan, walaupun rumput kau geras, saya kena ucapkan tahniah kepada pengurusan stadium kerana keadaan padang yang sangat bagus di UiTM. Kita sudah mula menunjukkan karakter sebenar Perak, di mana ball possession kita bagus, sentuhan kita pun bagus, dan ada orang kata kita main tiki taka betul. Kita akan kekalkan permainan yang macam tu, dan di situ ada risiko jugalah sebab set of numbers of player yang kita ada ni cukup. Kalau ada seorang, dua orang injured crowd kita. Sebab tim ni baru lagi. Tapi saya tengok game di Kelantan kita masih lagi menguasai pergerakan bola, ball position kita bagus. Di first half kita biasalah kan, orang tua ni dia angel lemak panas. Sebab tu minit kedua kita dah kena. Terkejut. Pasal ini yang kita katakan pasal peranan penonton di sekitar stadium. Apabila player-player masuk ultra, dia dah mula menyanyi, dendang kan, kita pun bila masuk dia akan ada rasa, player akan rasa tertekan sikit. Mesti ada. So Kelantan KRW mengambil peluang yang sangat bagus. Cross daripada pemain import dia orang daripada belakang tu, sampai ke sana, kan? Dan gol awal yang dihasilkan dengan taktikal yang sangat bagus, sangat cantik, dia orang dapat skor. Cantik gol tu. Cantik. Jadi player Perak waktu tu dia tak bersedia. Tersentak sekejap. Situation awareness dia orang masih lagi terganggu dengan keadaan stadium dan sebagainya. Memang akan terganggu, mental main bola akan terganggu. Saya rasa bos, itu first time kita main dalam crowd yang ramai. Of course, betul. Itu first time tim yang sekarang bermain dalam keadaan crowd yang 8,000 lebih. Betul. Betul. Jadi selepas saja gol itu, saya player-player kita cepat bangkit. Biasanya kalau dah kena gol awal ni, biasanya kalau saya main bola, saya lemah lah. Yalah, betul. Awal minit kena kita dah terganggu mentally. Awal minit, lepas tu main away dengan crowd yang ramai macam tu, susah sebenarnya nak comeback. Tapi split second. Split second selepas tu kita kuasai permainan. Kita control game sampai ke habis, dan alhamdulillah kita dapat gol yang sangat cantik daripada Wan Zack. Dan gerakan yang menyebabkan gerakan-gerakan pemain yang menyebabkan pemain pertahanan tiada terpaksa bekerja keras. Tahniah jugalah kepada mereka, sebab mereka bertahan dengan sangat baik. Pemain pertahanan Kelantan bertindak dengan baik, tapi malangnya sebabkan serangan bertarik arus pemain kita nampak laju pula main petang ni. Segur orang main malam macam susah nak skor. Ni segur lah. Ini adalah first time kita skor first half selalu hujung minit 80, minit 70. Jadi sangat awal, dan menunjukkan perancangan yang dibuat oleh coaching staff kita, Yusuf Cekla, Tani Hong, Rahid dan semua orang berjaya, kata orang tu mencipta DNA baru bagi tim Perak. Kami punya ball position bagus dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat mendahului 2-1 pada first half. Macam mana? Mula kita pun marah juga Ya, memang kita tengok macam apa benda kenapa start semua. Tapi bila kita ada ball possession, tu keberangkalian untuk kita menyerang dan mendapatkan gol tu adalah lebih besar sebenarnya untuk first half tu. So kita lihat bagaimana atas kita punya komitmen, pemain-pemain committed semua. Jadi kesilapan sikit daripada pertahanan Kelantan tu yang membuatkan bila keadaan pecah kaca tu, dia tak tahu sama dia nak buat clearance ke ataupun dia nak setback ke. Betul. Jadi dekat situ lah. Sebab apa? Sebab kita terus keep on menyerang. Kita pula take advantage tu. Ya, kita balik kita ambil advantage. Dia sebenarnya macam ni tau. Saya waktu saya bola dengan Yusri dan sebagainya, saya cakap dengan dia orang, kena ingat Kelantan second game dia orang main semua gol. Okey. Second round. Dia orang main petang. Yes. Dan saya tahu ahli sukan ni dia akan ada exhaust period. Okey. Sebenarnya bukan Kelantan tak bagus. Sebenarnya Kelantan kita tahu diorang dah penat.
Sampai atas lah. Sebab sebelum ni game dia orang berintensiti tinggi. Dengan GDT main dengan bagus dan apa ni, penyerang-penyerang dia orang pun bagus berlari setiap petang. Main petang. Jadi kita waktu kita datang ni, harapan kita adalah mungkin disebabkan faktor main petang dan dia orang main intensiti tinggi, kita mempunyai peluang untuk menang. Bukan nak kata kita bagus sangat pun sebenarnya. Tak juga. Mungkin atas waktu tu kita boleh menang, dan ia menunjukkan apabila kita main high press first 45 minit, dia menunjukkan betul lah. Betul. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni kena ambil kira. Coaching staff dengan technical director, sporting director, dia orang pun sangat cekap lah untuk meneliti benda-benda macam ni. Saya dengar pun mungkin betul. Sebab saya sebenarnya tak confident datang Kelantan menang sebenarnya. Tanya rasa kira susah nak menang. Sebab saya tengok game dia orang, setiap game yang Kelantan main sangat bagus, sangat commanding, sangat kata orang tu keyakinan player mereka sangat tinggi, masuk padang pun garang, dengan pakaian orang, dengan tu. Ya, sebelum perlawanan bertemu kita pun dia hanya skala 1 je. Betul. Satu je. Hanya skala 1 je. Jadi kita datang, kita kat bawah main dengan tim nombor 1, obviously kita akan kata orang tu mempunyai keyakinan yang rendah untuk menang lah. Tapi cuma kita berharapkan kepada taktikal dan berdasarkan apa yang technical match analysis buat dan sebagainya, kita rasa ini boleh ni. So first 45 kita tunjukkan yes, boleh. Dan second half nanti kita ceritakan. Mungkin kita sentuh sikit gol daripada Wan Zaid Haikal. Mungkin cara Azhar ada. Kalau kita lihatkan cantik gol tu position dia dan ruang untuk buat scoring tu adalah cukup very tight. Memang keadaan dia sempit. Dia tak ada angle lah. Dia tak ada angle. Maknanya angle dia post memang goalkeeper punya lah. Betul. Dia berjaya menjadikan gol tu di second angle, maknanya second far post. Itu satu kedudukan yang cukup sempurna bagi Wan Zaid. Teknik tendangan yang cukup baik. Bola tu datang, jatuh dan disapu sekali tu. Saya kata ini orang-orang yang tertentu aja boleh buat skor yang macam tu. Betul. Dekat stadium orang dia boleh buat skor macam tu. Lepas tu kita minit yang awal juga kita dapat equalize balik. Betul. Jadi saya rasa itu moral booster lah untuk pasukan ketika itu. Dan ketika itu juga mungkin naikkan semangat balik Zamir yang sedikit membuat kesilapan awal. Gol awal tu dah di-cover oleh balik awal dengan jaringan Wan Zaid tu. Itu satu benda yang cukup berharga lah bagi pasukan Perak ketika itu. Saya lebih suka tengok statistik Wan Zaid Haikal. Dia main full 90 dalam beberapa game. Ya, betul. Pada umur dia yang macam ni, pada ramai orang yang ingat dia di hujung karier. ACL apa dulu? ACL dan ada bisikan di telinga dia lah yang saya buat. Dengan Wan Zaid saya amat kagum lah dengan umur dia macam tu, dengan semangat yang dia kan. Clearly man of the match for the past 2 matches Wan Zaid Haikal. Berlari, non-stop berlari. Wan Zaid Haikal. Karakter dia kan, karakter dia totally berubah. Ya, betul. Totally berubah. So sebab tu kita kadang-kadang apabila kita duduk dalam sukan ni, kadang-kadang nurturing a player is better than changing the player. So membina balik keyakinan dan apa yang pernah dia ada itu adalah sangat penting. Dan dia juga cost management yang bagus dan sebagainya. Wan Zaid Haikal bagi saya dah 2 game man of the match, dan dengan semangat yang ditunjukkan membuktikan kepada player-player muda bahawa cabaran tu usia, kecederaan, dan pemain-pemain muda ni perlu lebih kuat bekerja sepatutnya untuk ambil tempat dia. Bukan senang. Dan kita tahu Wan Zaid Haikal pernah main Kelantan dulu dan dia pun orang Pantai Timur pun. Faham Tu tak tahulah kejap Pahang, kejap Kelantan. Pening kau tengok dia. Berat nanang tak budak tu. Tanya kejap Marang, kejap kan Kemamang, kejap kan saya Kelantan pun. So adakah sebab macam tu kita nak attack dan pressure, memberi tekanan pada defender Kelantan dan menghasilkan Kelantan hasilkan gol sendiri dan memberi advantage bagi kita? Betul. Sebab tu apabila kita tengok Pabi dengan Akil, ramai orang terperanjat. Kan, kenapa tiba-tiba Pabi yang tak pernah 90 minit main tak pernah diletakkan di second leg kita, tak pernah didaftarkan juga
tiba-tiba nama Pavi ni muncul dan dia bergandingan dengan Akil. First 11, 90 minutes. Sebab tu apa ni sebab tu kita cakap pengurusan Piala FC lain macam sikit kali ni. Mana-mana player yang tak dapat main, okey, mereka diberikan tugas waktu latihan, okey. Waktu di luar kawasan apabila kita lihat ada perubahan apa ni, ada semangat baru yang menyusup secara tiba-tiba kan, ada bisik dekat Pavi sikit kan. Sebab kita tahu dia player yang bagus dan sebagainya, dan bila the right time datang, Yusri bijak menggunakan player-player yang bagus dan terbukti Pavi pada saya menjalankan tugas dia sangat bagus. Sangat bagus Pavi Dren. Ramai orang tak nampak tu sebenarnya. Tapi ramai komen tak nampak, tapi ada few of komen ada nampak function dia. Sangat bagus. Secara tiba-tibanya watak beliau begitu berbeza dengan first 9 match yang dia main dulu dengan second match selepas kita rehatkan dia. Bagi tengok cerita 2-3 kejap. Jadi alhamdulillah. Selain daripada Pavi kancil juga, betul, nampaknya berfungsi sangat baik juga. Dia letakkan dalam first 11. Kemudian ramai lagi lah yang boleh kita kan. Pemain muda kita kan. Pemain muda yang menunjuk. Kamal Arif. Pemain-pemain yang tidak apa ni. Hakimi, Yes, Hakimi nombor 9 ya. Akil. Jadi saya sebenarnya sangat happy dengan pemain yang ada sekarang. Mereka menunjukkan peningkatan dari segi motivasi, dari segi banyak benda lah dan they can become a very good player lah in the future, insyaAllah. So masuk second half. Kita kat luar sebenarnya, saya dengar waktu kat luar ni apa ni? Ni apa ni? Kita sendiri rasa macam kita bazir masa. Ya. Pada permulaannya kita lihat bagaimana separuh masa kedua Kelantan datang dengan lebih bertenaga, lebih agresif, pertukaran taktikal dia. Pertukaran pemain, banyak pemain main. Bukan senang bila mereka ketinggalan 2-1, pastinya bermain di laman sendiri, mereka akan pastikan next 45 minutes ni dia akan pergi all out. Tak pernah kalah dekat home. Ya. Betul. Jadi itu yang mengubah peranan dan corak permainan pada second half tu, bos. Itu yang saya, sebab mungkin orang dekat luar dia tak tahu apa yang berlaku dalam padang. Ya, betul. Kadang-kadang kita nampak macam player melambat-lambatkan masa. Tapi sampai keluar statement 20 minit Tak tahulah siapa yang keluarkan statement tu. Saya pun tak tahu siapa yang keluarkan statement tu. Jangan main macam tim P. Bazir masa sampai 20 minit. 20 minit tu waktu yang sangat besar tau. Maknanya kita buang masa hampir separuh daripada second half. Betul. Saya pun tengoklah video analisis. Dah berapa malam saya tengok ni, saya cuba kira mana datang 20 minit ni. Tak jumpa-jumpa lagi sampai sekarang. Sebab tu saya cakap, jangan keluarkan apa-apa statement selagi kita tak tahu fakta yang sebenar. Jangan buat komen-komen mengatakan kita ni tak profesional, kita tak gentle, okey? Main macam ni kan. Tak. Dia menunjukkan bahawa kita ni tak berfikir secara matang. Dan kita ada beberapa footage lah yang berlaku di mana kita boleh buktikan. Betul-betul injured. Kita betul-betul injured. Patah hidung dengan cerita. Apa yang membuatkan pengadil terpaksa memberhentikan perlawanan untuk cek pemain tu betul ke tak betul kan. Saya rasa apa tindakan pengadil perlawanan pada petang tu, saya rasa keseluruhan dia baiklah, keputusan yang dia buat tu adalah baik, tepat. Walaupun kita kat luar ni mengungut, marah referee apa semua. Dia tengah padang dia tahu. Tapi dia dalam padang, dia tahu apa yang berlaku dalam padang. Betul. Kalau kita sendiri marah, saya dengan bos sendiri marah dengan keadaan pemain kita. Kenapa ni? Tak perlu sana jatuh, sini jatuh saja. Apa hal ni? Ya. Sebab benda ni tidak pernah diterapkan dalam training. Ya. Tak ada pun dalam filosofi kita, tak ada. Dalam meeting sebelum game, tak ada. Tak ada istilah nak berikan masa. Kita orang tak main macam tu, minta maaf. Okey. Perak FC bukan macam kita dah buktikan masa lawan Selangor 2. Betul. Selangor 2 kita tak ada injury tapi kita teruskan attacking. Dan kita tak ada DNA nak main cekelat ni semua, tak ada. Minta maaf. Tak ada. Dan minta maaf. Bila kita tengok balik kita rangkuman perlawanan, baru kita tahu kenapa pemain-pemain kita ni seorang ni jatuh. Kita pergi kepada satu insiden, Zami selamat. Dia berjaya menggagalkan percubaan yang cukup cantik daripada seorang hampir sama angle dengan 1Z. Ketika itu Dan kita lihat bagaimana Zami berjaya
membuat satu save yang top corner punya save lah. Kan? Percubaan juga cantik dan save tu juga cantik. Tetapi kita ingat dia macam main-mainnya selepas tu. Dia mutih kat tiang. Ya, tahu. Sebab kita tak tahu. Kita angle kita berlainan. Dan selepas tu baru kita tahu rupanya Darah semua. dia muka dia berlaga dengan tiang gua. Sampai berdarah. Sampai berdarah. Ya. Hidung Bleeding. dia memang bleeding lah terus. Gigi dia So orang kata Zami yang habiskan waktu masa saya buat statement, saya tak cakap pembeli Kelantan yang buat dia macam tu. Ya. Saya cakap Zami Selamat tu tak berlakon pun. Kita tak berlakon. Yes. Dan Kamal Arif insiden pertemuan dengan pemain Kelantan dalam situasi itu memang biasalah bola atas, orang melompat mungkin tangan ternaik lebih. Sebab tu saya cakap kita boleh salahkan main ganas, tak. Bukan. This is football. Ya. Benda ni akan berlaku. Dan pada waktu itu kita nampak penyokong Kelantan dah start balik botol kat dalam Ya. Kamal lepas Arif ke Kamal Arif. cedera. Dan kecederaan tu kecederaan yang real. serius. Serius. Patah hidung kan? Tulang hidung dia patah. Tulang hidung dia patah. Tapi dia bangun Bangun, menunjukkan Semangat, semangat pemain-pemain kita. Bahkan sebab tu cakap kita diasah, kita diuji, benda-benda yang biasa dalam bola sepak. Kita tak boleh nak kata, oi kau main jahat lah, kau main tak gentle lah. Tak, this is football. Ya. Kita tak payah salahkan player Kelantan untuk bertindak agresif tu. Dia orang ada hak untuk main macam tu. It's football. Just simple je. Bola sepak ni gentleman game. Jangan. Betul. Betul. Standby. Ya, kita tadi dengan player-player kita dengan injury-nya. Lepas tu Kamal Arif pun injured yang agak serius sebab kata Syahrul Azhar dengan patah hidung 1Z juga yang dikatakan melengahkan masa. Padahal dia pun tak injured juga kan, bang? Ya, groin problem ni. Groin. Farid Nizar. Oh, Farid Nizar kita punya defender. Dia kena tackle tu kan, satu tackle dia, satu. semua tu bukan saja kita cakap, tapi ada proof data kan. Data-data yang setiap player yang berlari sepanjang 90 minit. Tak apalah, nanti kita tengoklah setelah dan sebab kadang-kadang orang kata kita berlakon dan sebagainya. Sebenarnya this is football high intensity game. Kita tak salahkan player Kelantan untuk bermain secara begitu dan sebagainya. This is football. Apabila berlakunya nak mengejar balik, benda-benda ni akan berlaku. Jadi player pun faham pasal benda ni. Kan? Dan sebagai player mereka menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi lah. Dan second half memang kita apabila Kelantan menukar strategi dan dia dah tahu dah kat mana strength kita dan sebagainya, dia orang start press kita balik. Dan pada waktu itu kita kena fikir secara logiknya kami sedang mendahului dan kita ada game bertemu dengan JDT 2 dalam waktu masa 2 hari. Adakah kita perlu mengambil risiko untuk memaksa player-player kita untuk terus bermain secara high intensity? Secara logiknya bagi saya tindakan yang dibuat oleh Yusri adalah sangat-sangat tepat. Dan tak ada kata orang rule dalam bola sepak pun yang mengatakan tactical yang kita gunakan ni tak gentleman ke, tak professional ke, kan? This is how you conserve your player and concentrate on the next match yang kita rasa lebih besar, kan? Untuk menunjukkan bagaimana kita kena berhadapan dengan tim-tim yang mempunyai pelaksanaan yang lebih bagus, sistem yang lebih bagus dan sebagainya. Kalau kita main berhabis-habisan 150% kat Kelantan, kita sampai jadi tim lembik lah. 3 hari ya bos. 3 hari ya dengan perjalanan yang agak jauh. So 3 hari je nak recover pun agak susah. Betul. So kemudiannya yang isu yang popular. Kita punya tak sempat saya cakap, bos dah tahu dah. Kawan baik. Ustaz Sandi Afolabi. Dia sekarang ni. Ramai yang mengatakan tentang Sandi dan video dah tersebar macam-macam, mesti ada lagu lah, editing macam-macam. Ada macam mana komen daripada Syahrul Azhar? Macam ni, Sandi ni sebagai seorang pemain, dia menunjukkan satu attitude yang baik, disiplin yang baik, memain peranan yang cukup besar untuk kita punya pasukan ketika ini. Tapi ada 2-3 insiden yang orang bercakap dekat luar sekarang ni berkenaan dengan
dia joget lagi. Itu adalah benda yang di luar jangkaan kita. Sebagai coaches dengan pihak pengurusan, kita pun tak sangka dia nak buat benda tu. Kan? Dan apa yang dia buat tu ketika itu yang mengatakan dia ada tipu helah dia lah dengan guling apa semua tu. Tetapi keadaan itu kita kena faham, keadaan itu Zamir dan Wan Z memang cedera. Tengah down. Bukan dia punca perlawanan stop. Bukan. Permainan tu diberhentikan bukan sebab dia. Permainan tu diberhentikan sebab Wan Z Haikal dengan Zamir selamat. Cuma dia mengisi masa yang benda-benda. Dan kalau kita tengoklah, adalah sentuhan sikit, kaki kena Ya. kita tahu tau sebenarnya Sunday kaki kanan dia injured. Dia jaga. Dia datang dengan kita first game, kaki belah kanan dia dah ada groin injury. Asyik. Dan kita cakap dengan dia, jangan main, dah tak boleh main. Dia kata all is here. Passion dia nak main lah. Satu, mula kita tengok umur dia 23 tahun, kita nampak dia macam orang yang besar. Sebenarnya tak, dia seorang yang sangat kanak-kanak. Boleh tanya dengan player semua, seorang yang sangat kanak-kanak, seorang yang happy go lucky. Dan kita dah nasihatkan dia, mungkin salah kita tak tak brief dia tentang budaya bola sepak Malaysia dan sebagainya. Dan sebagai hukuman dia daripada Kota Baru sampai ke Johor Bahru naik kereta. Oh, tu dia bos dedahkan tu. Ini pendedahan. Kita sorok. Dia sabar diri. Orang lain semua naik flight, Sunday naik kereta. Ni driver dia. 11 jam bos. 11 jam. Kita nak dia duduk berfikir bahawa tindakan yang dibuat tu boleh mengundang kemarahan orang, walaupun dia tak ada niat pun sebenarnya. Teruk dia kena serap. Dia memang seorang yang happy go lucky. Setiap 5 minit menari. Dan ketika itu bos, keseluruhan pemain dalam pasukan memang marah dia. Betul. Dengan tindakan dia. Kena jemaah. Memang dia dimarahi oleh kebanyakan pemain-pemain senior dalam pasukan. Dan dengan sebab itu juga bila dalam dressing room, ini dalam keadaan dressing room yang orang semua tak tahu, dan saya akan kena bagi tahu. Dia memohon maaf personally kepada semua. Selepas baru dia tahu kelakuan dia tu salah, menyinggung, bukan salah, menyinggung je. Ya. Banyak menyinggung dan punishment tu dah dia dia rasa. Ini bos yang cakap. Dia bos yang cakap. Saya ada bukti, ada gambar-gambar. Dia travel daripada Kota Baru ke Johor Bahru menaiki kereta. Pukul 2 petang betul tak? Pukul 1 sampai. 1 pagi baru Sampai di Johor Bahru, Pasir Gudang, tempat penginapan. Bagi dia muah dengan kaki dia yang panjang, duduk dekat belakang S70. Dia berasa. So saya rasa je mungkin. Tapi hari ni punya environment, okey, dia dah lega, dia dah kita dah menerima dia tahu player pun terima dia, pasukan dia, apa saja kesalahan dia, kita dah maafkan dia untuk dia lebih baik, lebih lagi belajar. Itu kata orang pembelian yang berbaloi lah Sunday daripada first game sampai sekarang. Easily antara pemain yang terbaik dari segi komitmen, sentuhan bola, komitmen, kawalan dia, overlap dan sebagainya, merupakan seorang pemain yang sangat-sangat bagus Sunday. Berbaloi lah. So itu menandakan kita lebih serius apa saya tindakan pemain kita. Even orang kata pemain import ni kita sayang ke macam mana ke, tapi tetap kita tak ada layanan istimewa kepada pemain import. Saya maki tanpa perasaan. Tak kira lah kau orang putih ke, kau orang kuning ke. Saya kalau bantai, saya bantai semua orang. Betul, saya setuju yang saya pun ya je lah. Sebab tu budak-budak motor bercakap, ini Datuk B masuk ni, Datuk B mana datang Datuk, tak bila masa kau kahwin dengan nenek kau pun kau tak tahu. Tapi memang sikap saya macam tu, sangat tegas. Saya sangat tegas, memang benda tu tak sepatutnya berlaku. Jadi saya harap ramai orang tenang. Jangan kata saya sokong benda-benda macam ni, kami suka buat benda begini, tak boleh. Itu tuduhan yang tak berasas. Yes. Okay, kita cakap tentang pemain import ramai juga tanya tentang dekat sosial media, dekat kita punya posting, di mana Stipe? Stipe Plazibat. Boleh jawab. Stipe, okey, baru-baru ni isteri dan anak beliau sampai ke Ipoh sebelum game dengan Selangor. Dan Selangor dia injet teruk. Okay? Dan walaupun injet, dia still main sampai ke habis. Dan kita dapat perubahan yang sangat-sangat besar cara Stipe main. Dia juga yang menyebabkan gol Selangor dijadikan melawan Selangor. Dan waktu tu wife dengan anak dia baru sampai.
Mungkin sebabkan keadaan anak, biasalah anak pertama baru 5 bulan, anak dia kecil lagi, dia sangat excited lah dengan anak. Seronok lagi tu. Dan apabila sampai juga Kota Baru, isteri dan anak dia disahkan positif influenza. Dia ada di Kota Baru? Dia ada di Kota Baru. Jadi pada waktu tu, dalam waktu yang singkat, mungkin dia belum ada lagi orang nak jaga family dia dan sebagainya, dan kita benarkan dia untuk balik ke Ipoh, Release dia lah, isteri dan anak dia. Dan sebelum game datang ke sini, kita pun bertanya khabar dengan dia sekalipun down. Oh ya ke? Oh, Masya Allah. Jadi masih lagi positif influenza. Jadi kita doakan atau kita harapkan agar beliau pulih sepenuhnya untuk game yang akan datang. Tahap kecederaan dia? Apa dia? Tahap kecederaan dia? Bukan cedera, dia positif influenza. Positif. Oh, okey. Cedera kaki dia dah semakin boleh pulih dah. Sepatutnya boleh diturunkan dalam Ada dalam line up lah 18 mungkin. Dalam 20 minit terakhir dia boleh main lagi lah. Tapi kaki dia tu memang cedera teruk lah. Bengkak dia tak surut. Itu masalah tu kan. Okey, selain daripada dia, selepas perlawanan yang hangat tu antara Perak dan Kelantan, macam mana dengan keadaan player-player yang lain? Yang injury, yang patah hidung, yang langgar tiang? Hari ni kita tengok dia orang macam tak ada apa-apa Macam tak tahu. Tapi yelah, mungkin Kamal kan. Kamal pun, kita pun berbelah bagi sama ada nak turunkan Kamal tu pun tak. Dia nak main? Kita belum sampai lagi ke tahap tu. Okey. Buat masa ni kita tengok lagi macam mana dia. Baik. Masih ada satu hari lagi lah. Masih ada lagi satu hari, kita tak boleh decide. Tapi kalau nak ikutkan dia nak main je. Tengah semangat kan? Semangat, tapi risiko tu sangat tinggi lah. Yalah. Kita kena tengok jugalah. Pagi tadi recovery oleh player pun nampak semua macam okey, tak ada masalah-masalah yang besar. Mungkin ada sikit lah, sakit sini sikit, sakit sini sikit. Kita ada lagi masa lagi 24 jam untuk dia recover daripada permainan yang sangat berintensiti tinggi lah. Kemudian yang terakhir sekali, saya suka sentuh tentang apa, kita cakap kebangkitan kita pada pusingan kedua Liga Perdana. So, pungutan mata di pusingan kedua sahaja. Ramai tak tahu dulu. Ramai tak tahu. Kita dapat lihat ada 3 pasukan yang memungut mata tertinggi, iaitu 10 poin. Perak FC, PDRM dan juga JDT. Kelantan FC. Rasanya kita dengan Kelantan je sama poin kot. Ke dengan PDRM. 10 poin juga. PDRM pun bagi saya tim yang bagus lah. Menang menunjukkan keserasian player dia orang sangat bagus. Tapi kita akan tengok table yang kita buat, okey. Second leg of the table, di mana kedudukan Perak, kita mengutip 10 mata. Betul. Okey, dan itu menunjukkan kebangkitan Perak di second half. Dalam waktu yang singkat, saya dan SOX Berhad masuk, merupakan kejayaan yang bagi saya sangat membanggakan lah, dari warga SOX Berhad, all the bosses, board directors dan sebagainya. Dalam waktu yang singkat kita dapat tengok table yang baru ni, kita bukan duduk bawah lah. Orang akan bercakap lah, alah stay kat bawah kat, tak apa lah, tak ada masalah. Sebab saya ambil, kita masuk second leg. Second leg, kita tengok pada kejayaan yang kita buat. Kita menang 3, kita seri 1, kita kalah 1. Salah satu kemenangan tu bayar hutang. Tak kisahlah, bayar hutang tu tak masuk dalam kepala otak. Kita tengok pungutan mata yang diambil. Hutang ke apa ke, itu semua belakang kita tak nak tahu. Kita tengok keputusan second leg kita win, draw, lose, win. Okay? Correct. So statistik tu yang lebih penting pada kami untuk move forward, untuk ke liga mana-mana liga lah yang akan ada pada tahun depan. Dan itu lebih penting bagi saya. Bagi saya itu satu kejayaan yang perlu fan-fan Perak tengok, dan yakin dengan kami. Kita dah buktikan dalam waktu yang singkat. Jadi saya sangat-sangat berharap Stadium Perak ni akan penuh balik dengan penonton, walaupun kita duduk dekat bawah liga ke apa ke. Sebab tanpa sokongan anda, kami struggle lah sebenarnya. Kita perlukan semangat-semangat yang di luar daripada player, daripada motivasi, daripada syarikat yang berikan. Sokongan daripada peminat is something different. Environment yang sangat-sangat different, yang akan memberikan semangat-semangat yang luar biasa. Jadi game 21 jom jangan lupa. Dengan cerita jom go Ipoh ada jom go Ipoh, macam-macam ada. Macam aktiviti yang mana nak ke area Ipoh, yang mana berkaitan ataupun nak datang ke Ipoh, jangan lupa 21 bulan. So macam komentar tadi, kita ada kat Johor, iaitu di Pasir Gudang. So persiapan dengan JDT 2, ada apa-apa, ada perkatakan? Selepas saya rasa Kelantan 3 hari lepas, Yusri Cik lah dah ada perancangan dia. Hari ni ada lagi satu sesi, petang ni ada satu lagi sesi
latihan dan yalah, recovery period tu adalah penting kan, rehat yang cukup, tidur yang cukup, rawatan untuk yang pemain-pemain yang injured. Itu semua tu kita kena ambil berat sebelum kita menentang pasukan JDT yang kita tahu memang antara pasukan yang kuat lah dalam Liga Perdana, bukan calang-calang pasukan. Saya pun masih berbelah pagi kat sini. Sebab apa ni, yalah, confident level ataupun semangat player dalam keadaan yang terbaik kan. Mood team pun keadaan yang terbaik. Betul. Tapi kita kena tahu this is Johor, okay? Kita datang ke home ground dia orang. Obviously tahap keyakinan kita tu kalau bergantung kepada apa yang kita telah lihat, kita akan memberi cabaran yang bagus lah pada malam esok. Jadi kita doakan terbaik untuk tim kita kan, win, lose or draw. Kita tetap akan sokong tim kita. InsyaAllah. Kita kan kemudian tengok apa yang kata bos kita dan juga kita punya sporting director sepanjang perlawanan bersama Kelantan tempoh hari. So saya rasa itu je untuk kali ini. Ada kata-kata terakhir daripada Bos Bobby dan juga Ahmad Syarul Azhar. Saya bagi tu bagi bos tutup lah. Saya sambung bos tutup lah. Saya tak ada apa, cuma untuk peminat, penyokong, saya dengar khabar 4-5 juga ni nak datang daripada Perak ni untuk game besok menentang pasukan JDT. So datanglah beramai-ramai, terus menyokong kita, sama ada di away game ataupun home game. Kita memerlukan anda semua untuk sama-sama mendoakan kejayaan pasukan kita. InsyaAllah saya di pihak pengurusan pasukan, InsyaAllah saya akan pastikan pemain-pemain semua akan menunjukkan komitmen, kesungguhan, keikhlasan dalam bertanding, dan gentleman game tu tetap ada daripada kita. Dan insyaAllah dengan doa-doa kalian semua, penyokong, peminat semua, insyaAllah kita akan terus maju ke depan, insyaAllah bos. Saya nak melayulah kepada fan-fan Perak FC, rakyat Perak secara umumnya, supaya kita lebih bertenang, menganggap apa yang berlaku pada minggu lepas ini adalah salah satu cabaran kepada kita untuk kita bertindak dengan lebih baik, bertindak dengan tidak sama dengan apa yang pernah berlaku sebelum ini. Dan saya tahu ramai yang sokong saya kan, dekat semakin ramai lah penyokong kan, walaupun saya di itulah sosial media kan, macam-macam lah kalau tengok page saya kan, ada macam-macam lah keluar kan, tu tak ada saya pun ada 2-3 orang kan, ada orang cakap saya tu lah, macam-macam lah orang cakap. Tapi saya nak pesan kepada fan-fan Perak, jangan risau, okay? Kita tak mati dikeji orang, kita tak miskin dicaci orang kan? Kita kena tunjukkan kita ini lebih bagus daripada orang-orang lain kan? Orang nak caci kita, nak maki kita macam mana pun, kita stand our ground. We have to stand our ground. Kita kena bangkit, kita kena usaha untuk jadi lebih baik daripada diorang. Dan semuanya bersemangat. Dan saya harap fan-fan Perak lebih bersabar. Jangan balas kata-kata caci maki orang ni dengan bahasa-bahasa yang kasar dan sebagainya. Tak apa, biarlah orang tu. Tapi perlu diingat kepada media-media, jangan suka-suka untuk memutarbelikkan cerita, kerana tindakan anda ini tidak sihat untuk bola sepak Malaysia. Dah lama saya perhatikan media-media, bukan media-media mainstream, media-media bebas ni menggunakan clickbait untuk ataupun tajuk-tajuk yang sensasi untuk ramai orang datang page, supaya orang komen, orang bertelagah. Benda-benda ni juga akan menyebabkan fan dengan fan bergaduh. Jadi hati-hati untuk buat statement, sebab kalau setakat nak caci peribadi saya, nak maki saya tak ada masalah. Tapi kalau anda putar belikkan kenyataan saya, awak cakap apa yang tidak pernah saya cakap, bersedia. Saya bukan macam orang lain. Saya tak suka nak bergaduh panjang-panjang. Nak settle, kita settle kat tempat yang betul. Hati-hati media. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia pesanan-pesanan daripada Bos Bobby dan juga Ahmad Syarul Azhar. Dan saya rasa itu saja sesi kita kali ini, dan saya nak bagi kesempatan untuk terus support kami, TVG TV YouTube channel, subscribe, share dan like. Selain daripada itu, saya nak juga ambil kesempatan, kamu tengok kan baju saya, Bos dan juga Ahmad Syarul Azhar
dan juga topi, cap yang bos kita pakai tadi tu. Kamu mesti teringin nak. So, senang je. Semua tu ada dalam stok dan kamu boleh dapatkan di dalam talian melalui Shopee dan juga Black Market apps. So, itu saja dari saya, Faizal Alam untuk TV kali ini. Sembang Tak Nak Kalah. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.